Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk utama kami, iaitu cabaran memupuk semangat nasionalisme dalam membentuk masyarakat Malaysia. Seterusnya, kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Muhammad Afdini bin Mazawi. Nombor matrik saya 2021124713. Nama saya Muhammad Nur Izzuddin bin Muhammad. Nombor pelajar saya adalah 2021124851. Nama saya Puteri Syarika Dirafi Tizanal, nombor matrik 2021109641. Nama saya Nur Atira Alia binti Syamsul Nizah, nombor pelajar 20211247723. Jadi di sini saya akan mengulas pendahuluan bagi nasionalisme. Seperti mana yang kita ketahui, nasionalisme ini bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa. Pengertian nasionalisme secara umum adalah pengabadian yang tinggi oleh bangsa terhadap negaranya yang diperlihatkan melalui sikap dan tingkah laku bagi individu ataupun masyarakat. Justru itu, nasionalisme ini juga bukan sahaja kepada pembebasan kuasa politik, tetapi ia juga adalah pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan pengaruh kebudayaan asing. Nasionalisme ini adalah salah satu dasar pembentukan negara dan keduanya mempunyai ikatan yang cukup erat. Dengan kata lain, nasionalisme ini adalah salah satu semangat. Pertama, saya akan membincangkan tentang definisi dan konsep nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan tanah air dan bangsa yang sangat mendalam. Semangat nasionalisme amat penting di Malaysia kerana semangat perjuangan menentang penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah mendapatkan kemerdekaan, semangat nasionalisme tidak boleh hilang dalam masyarakat Malaysia. Semangat nasionalisme juga memberikan peranan untuk mengekalkan hubungan antara bangsa. Seperti yang kita tahu di Malaysia, mempunyai berbilang kaum, tapi semua mempunyai satu matlamat yang sama untuk mempertahankan negara sentiasa kekal aman. Semangat nasionalisme juga hendaklah sentiasa ada dalam diri masyarakat Malaysia kerana merupakan salah satu sumber identiti masyarakat Malaysia. Dan semangat nasionalisme juga mainkan peranan untuk menghargai tokoh-tokoh pada zaman dahulu yang bersusah payah untuk mendapatkan kemerdekaan. Assalamualaikum, saya akan terangkan tentang isu-isu cabaran memupuk semangat nasionalisme dalam berbentuk masyarakat Melayu. Nasionalisme atau dikenali sebagai semangat kebangsaan Melayu ialah menumpukan perhatian kepada perjuangan anti-kolonial Melayu yang termotivasi oleh idealis nasionalis untuk mewujudkan bangsa Melayu dengan tujuan utamanya ialah kemajuan dan perlindungan terhadap apa yang berbentuk bahasa Melayu. Isu yang pertama ialah disebabkan kepelbagaian kaum yang terdapat dalam negara. Perkara ini terjadi kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Isu perkauman di Malaysia semakin teruk keadaannya sejak akhir-akhir ini. Terdapat pelbagai punca masalah perkauman yang wujud di negara kita. Dasar pecah dan jajah Inggeris adalah salah satu punca masalah perkauman di negara kita. Kerana dasar ini berjaya direalisasikan dan memberi kesan sehingga hari ini. Dan dasar ini juga mewujudkan halangan untuk rakyat bersatu. Isu yang kedua ialah pengaruh luar menyebabkan kurangnya semangat nasionalisme. Melayu di Malaysia banyak menerima pengaruh, iaitu pengaruh dari segi corak berpakaian, pemakanan, cara bercakap, politik dan agama. Semua pengaruh itu sedikit sebanyak telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu sekaligus menjejaskan nilai-nilai sejagat masyarakat Melayu. Pengaruh barat juga dapat dilihat ketika majlis-majlis seperti sambutan hari lahir. Buktinya, lilin akan dibakar mengikut bilangan umur di atas biji kek. Seterusnya, lilin itu akan ditiup oleh individu yang dia. Seterusnya, saya akan membincangkan punca-punca berlaku isu ini. Yang pertama, kurangnya semangat cinta akan tanah air dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mudah terpengaruh dengan analisis-analisis yang negatif dari media massa ataupun internet. Dan yang ketiga, terlalu leka dengan lambakan hiburan yang menyeronokkan. Saya akan membincangkan tentang semangat cinta akan tanah air dalam kalangan masyarakat. Semangat cinta akan tanah air mestilah ada dalam diri masyarakat pada masa kini bagi memastikan negara sentiasa selamat dari ancaman luar. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mempunyai semangat cinta akan tanah air.
masyarakat kini mudah terpengaruh dengan budaya luar sehinggakan terlupa akan budaya negara sendiri. Seterusnya saya akan bincangkan tentang media massa ataupun internet. Media massa atau internet telah berkembang dengan begitu pesat. Oleh hal demikian, pelbagai maklumat daripada analisis negatif mudah tersebar dengan begitu pantas dan sangat mudah. Hal ini amat membimbangkan kerana masyarakat tidak lagi mengambil tahu tentang semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, benda ini perlu dibendung dengan begitu cepat. Akhir sekali saya akan membincangkan terlalu leka dengan lambakan internet, lambakan hiburan yang menyeronokkan. Hiburan merupakan salah satu cara seseorang untuk menenangkan fikiran. Contoh hiburan, kita boleh mendengar lagu untuk menenangkan fikiran. Tetapi jika seseorang itu terlalu berhibur, mereka akan terlupa tentang semangat nasionalisme. Oleh itu, mereka perlu berhibur dengan ada limitnya yang tertentu. Selepas mereka berhibur, mereka boleh mendengarkan tentang perjuangan-perjuangan tokoh terdahulu untuk memupuk semangat nasionalisme dalam diri mereka. Semangat nasionalisme ini yang amat penting pada generasi baru kerana mereka yang akan memimpin negara suatu hari nanti. Semangat ini perlu sentiasa ada dalam diri mereka supaya negara sentiasa kekal aman daripada ancaman musuh. Oleh itu, penjajah dari luar negara tidak mudah menjajah negara Malaysia, dan Malaysia akan sentiasa kekal aman jika semangat nasionalisme sentiasa ada dalam diri masyarakat Malaysia. Terima kasih. Kesan-kesan dalam cabaran memupuk semangat nasionalisme dalam membentuk masyarakat Malaysia adalah wujudnya semangat nasionalisme dalam kalangan individu, masyarakat dan negara. Yang pertama ialah individu. Kesan pemupukan semangat nasionalisme adalah dapat melahirkan individu cinta akan negara. Dengan adanya semangat nasionalisme dalam diri seseorang, ia akan menjadi benteng kukuh daripada pengaruh asing yang negatif, terutamanya budaya asing yang boleh mengancam budaya tempatan. Budaya asing tidak akan mudah mempengaruhi kehidupan seseorang yang berpegang pada semangat nasionalisme yang ada pada diri mereka. Sebagai contoh, rakyat negara Jepun masih berpegang kuat pada adat resam dan bahasa ibunda mereka, tetapi dalam masa yang sama, mereka masih maju dalam setiap sektor. Ini adalah hasil pemupukan semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat. Individu yang mempunyai semangat nasionalisme mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Semangat nasionalisme menjadi salah satu elemen penting dalam pemupukan perpaduan dalam kalangan rakyat. Rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya mampu hidup bersama kerana semangat nasionalisme ini. Masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai semangat nasionalisme sudah pasti mampu mempertahankan negara daripada sebarang ancaman musuh atau anasir negatif yang boleh menggugat keamanan serta kemakmuran secara bersama walaupun terdiri daripada masyarakat majmuk. Akhir sekali, kesan terhadap negara. Negara yang rakyat yang terdiri daripada golongan yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi sudah pasti mampu mengangkat nama negara pada pesada dunia. Segala manifesto negara pasti mendapat sokongan padu daripada rakyat secara tidak langsung membantu dalam kemajuan negara. Segala pelan-pelan pembangunan negara sudah pasti akan berjaya kerana rakyat yang bersemangat nasionalisme akan mendukung dan menyokong perancangan tersebut. Bayangkan sekiranya perpaduan tidak ada dalam kalangan masyarakat, rasuah yang berleluasa, pastinya negara menghadapi masalah dalaman yang perlu diselesaikan. Maka negara akan hilang fokus dalam pembangunan negara. Cara mengatasi isu ini bagi memupuk semangat nasionalisme sering berkait dengan masyarakat di negara kita. Cara mengatasi yang pertama, perlu mengukuhkan perpaduan dengan menjayakan konsep satu Malaysia. Dengan cara ini dapat menyatu padukan semua kaum dan mewujudkan perpaduan yang terbilang dan sekaligus perlu memperkasaskan perpaduan bangsa. Jadi perkara ini perlu diberikan perhatian dan semua pihak perlu bekerjasama untuk mengatasi isu ini. Selain itu, jabatan penyiaran ataupun stesen televisyen mestilah melakukan sesuatu cara seperti menyiarkan
sesuatu yang dapat memupukkan semangat nasionalisme pada masa kini. Sebagai contoh, menyiarkan filem-filem yang mengisahkan tentang semangat cintakan akan negara dan diselitkan ketika iklan sedikit mengenai kisah-kisah perjuangan kemerdekaan. Dengan cara ini dapat menjentik hati kecil masyarakat tanpa mengira kaum untuk mencontohi, sekaligus dapat menarik minat masyarakat dalam Malaysia agar mementingkan dan memupukkan semangat nasionalisme dalam diri. Dan juga masyarakat mestilah menghayati dan mengamalkan rukun negara, sebagai contoh dengan cara mengadakan kempen kesedaran. Ini dapat untuk menanamkan dan menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu itu sendiri. Cabaran masa kini yang dihadapi oleh Malaysia. Pada zaman kini, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran untuk meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini terjadi kerana sikap masyarakat Malaysia terlalu memandang ringan terhadap isu ini. Malaysia telah melalui pelbagai pengalaman pahit sebelum ditegur dan kukuh sebagai negara membangun. Cabaran yang pertama ialah kebanjiran pendatang asing. Kemasukan pendatang asing dilihat menjadi semakin tidak terkawal dan langkah-langkah pengawalan perlu dilakukan segera agar kesejahteraan rakyat Malaysia terjamin. Kesannya adalah kemasukan pendatang asing akan mengancam keselamatan, kesihatan dan sosial masyarakat dalam negara. Pendatang asing yang tidak diawasi oleh majikan mereka bebas untuk bergerak dalam negara dan ia sedikit sebanyak telah menyebabkan kadar jenayah meningkat dalam negara Malaysia. Cabaran yang kedua ialah kurangnya kesedaran diri dalam kalangan rakyat tentang sejarah. Rakyat Malaysia ketika kini menjadi buta sejarah, mengambil ingat tentang jasa-jasa tokoh silam. Malaysia kini kurang menghayati semangat nasionalisme kerana mereka tidak merasai kepayahan hidup dan pengorbanan para pejuang dahulu demi mencapai kemerdekaan. Masyarakat tidak mengenal jasa tokoh terdahulu. Malaysia kita yang aman dan makmur ini hasil daripada segala usaha mereka demi menuntut kemerdekaan. Cabaran yang ketiga ialah leka dengan lambakan hiburan. Di era serba moden dan canggih ini, kita disajikan dengan lambakan hiburan yang menyeronokkan. Natijahnya, selagi masalah isu ini masih berleluasa dan masih tidak dapat lagi dipupuk, impian negara kita yang ingin melahirkan bangsa yang bermartabat mulia dalam memupuk semangat nasionalisme belum lagi tercapai. Kesimpulannya, semangat nasionalisme amatlah penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang berbilang kaum seperti Malaysia. Walau bagaimanapun, cabaran dalam memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat ini masih ada, namun bukan perkara yang mustahil untuk dicapai. Semangat nasionalisme mampu dipupuk sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing serta berganding bahu dalam usaha-usaha memupukkan, tidak kira daripada pihak kerajaan maupun pihak swasta. Tujuan bagi memupuk semangat nasionalisme ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia. Kerjasama semua pihak amatlah diperlukan agar semangat ini boleh dipupuk. Dalam peribahasa mengatakan, biar putih tulang, jangan putih mata. Itu membuktikan betapa pentingnya semangat nasionalisme di negara Malaysia kepada seseorang. Dan akhir sekali, masyarakat haruslah berusaha untuk memastikan semangat ini terus diserap dalam masyarakat di negara ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Mohon maaf jika ada terkasar atau tersilap kata. Semoga bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.